Okey, jadi estrogen semakin tinggi, kepekatan estrogen semakin tinggi. Dan awak tengok kan apa yang estrogen buat. Okey, last kali estrogen ini akan merangsang hipotalamus untuk, saya naik ke atas ya, awak tulis ke bawah, untuk rembes lebih banyak GnRH. Itu yang seterusnya. Okey, ajak cikgu dah ingat letak nombor 11, nombor 12, nombor 13, 14, 15. Okey, ni nombor 16. Okey, dia merangsang hipotalamus untuk merembeskan lebih banyak GnRH. Okey, jadi awak tengok kan mula bila GnRH tinggi, tengok yang di atas ni tadi. Okey, GnRH kerja dia untuk merangsang kelenjar pituitary merembeskan dua hormon ni. Jadi samalah. Bila situ jadi lebih banyak FSH dan LH dirembes. Tu sebabnya awak boleh tengok dalam graf ni. Tengok LH. Kohor tinggi. Okey. Dengan FSH pun tinggi. Ni. Dua-dua ni masa ni estrogen lah. Estrogen merangsang follicle growth. Estrogen tu merangsang hipotalamus, GnRH untuk rembes lebih banyak FSH dengan LH. Gitu. Okey. Slow satu-satu. Okey, jadi ini habis nombor 17. Ini habis untuk fasa pemulihan. Fasa pemulihan. Okay. Kemudian LH ini akan makin tinggi. LH paling tinggi semasa hari ke-13. Tengok. Semasa hari ke-13. Ni. Hari ke-13 paling tinggi. Kerana apa? Okay, kerana dia untuk merangsang ovulasi. Jadi untuk merangsang ovulasi. Maknanya di dalam follicle growth ini dia punya usid sekunder sudah matang, sudah molek dah dan sesuai untuk dibebaskan. Jadi LH kena tinggi dulu. Barulah usid ini dibebaskan. Okay, merangsang ovulasi. Okay, pembebasan usid sekunder. Okay. Habis sampai situ untuk fasa ovulasi. Okey, bila dia dah bebas ni kan. Jadi follicle growth ini kita tidak panggil dia follicle growth dah selepas dia bebas kan usid sekunder. Kita tak panggil dah dia begitu. Kita panggil dia corpus luteum. Jadi follicle growth menjadi corpus luteum apabila membebaskan usid sekunder. Jadi corpus luteum ni buat apa? Jadi corpus luteum kerja dia rembes dua hormon lagi. Okay, tadi kita cerita hormon FSH dengan LH. Okay, jadi dua hormon lagi tadi adalah progesteron dan estrogen. Estrogen cikgu dah mention tadi yang ni sini. Okay. Jadi corpus luteum masih lagi merembeskan estrogen dan tambahan satu lagi merembeskan progesteron. Jadi awak boleh tengok estrogen,
Sinilah. Ni masa ni korpus luteum buat kerja lah ni. Korpus luteum. Tengok dia naik tinggi. Progesteron, estrogen. Okay. Tapi kalau perasan, dia punya estrogen adalah lebih tinggi di fasa pemulihan. Sebab kerja dia nak pulihkan dinding endometrium. Dan menebalkan lah. Dia menebalkan sikit. Tapi progesteron lebih berfungsi di belakang. Selepas ovulasi. Okay, apa kerja progesteron ni? Okay, jadi estrogen ini fungsi dia menebalkan dinding lah, dinding endometrium. Okay. Kemudian progesteron ini adalah dia juga untuk penebalan dinding endometrium. Sama dua-dua. Okay, dinding endo. Okay. Cuma persediaan penebalan. Okay. Merangsang penebalan dinding endometrium dan banyakkan salur darah. Okay, banyakkan salur darah. Progesteron ni memang sangat penting selepas ovulasi. Sebab dia sangat penting untuk persediaan dinding endometrium ni untuk persenyawaan, penempelan dan penempelan lah. Okay, kalau ovum disenyawakan. Dan satu lagi progesteron, fungsi dia yang kedua, yang ini satu. Okay, yang kedua ialah merencatkan FSH, pengeluaran FSH dan LH. Kerja dia merencatkan FSH dan LH. Tengok, LH dia turun bawah, FSH pun letak bawah sebab dia sangat rendah. Sebab benda kita nak korpus luteum, kita tambah ni follicle graph ni masih lagi menjadi follicle graph, dia tambah. Sebab FSH kan fungsi dia adalah untuk perkembangan follicle graph. Jadi dia tambah lah. Dia tambah pengembangan follicle graph. Dia nak korpus luteum. Okay, sebab korpus luteum yang keluarkan progesteron. Jadi dia perlu merencak FSH dengan LH. Okey, dan seterusnya bila makin ke belakang ni kan, makin nak period ni, makin nak head. Okey, awak tengok apa yang berlaku kepada korpus luteum. Kejap saya nak melabel nombor dulu. Nanti kan senang awak nak buat. Okey, nombor 17 ini kan. Okey, nombor 17, 18, 19. Okey, kemudian masa ovulasi. Kemudian follicle graph merembet ni kan bila keluar usid sekunda menjadi korpus luteum 20. Okey, dan korpus luteum merembeskan dua hormon 21 iaitu 22 estrogen, fungsi dia 23, 24 progesteron, fungsi dia penebalan 25 dan merencat FSH dan LH 26. Tengok flow satu persatu yang saya tulis supaya tidak sesat, berada di jalan yang benar semua. Okay.